Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khalid Daliana bersama anda untuk membincangkan tentang maksud kejiranan. Dari segi bahasa atau etimologi, jiran berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud pengertian orang yang tinggal berdekatan atau bersebelahan dengan kita. Dari segi istilah, jiran adalah orang-orang yang tinggal bersebelahan dengan kita, sebelah kampung, malahan lebih besar daripada itu iaitu jiran yang bersebelahan dengan negara kita. Jiran juga bererti 40 ahli atau buah rumah setiap penjuru yang mengelilingi rumah individu. Apa yang dimaksudkan dengan jiran yang tinggal bersebelahan dengan kita adalah orang yang tinggal di sebelah kanan, orang yang tinggal di sebelah kiri, dan juga orang yang tinggal di sebelah hadapan, belakang, dan di atas dan di bawah. Atas dan bawah bagi rumah flat atau kondominium. Bagi penduduk setempat negeri Melaka, jiran boleh juga bermaksud sekumpulan masyarakat yang duduk berjauhan tetapi masih berhubung di dalam situasi tertentu. Sekian daripada saya, Khalid Daliana. Weh, Dek. Ya. Kau sini, kau sini. Tanya kau. Kau duit aku dah beli kan? Duit aku lah. Ada bawa bantal kau. Tak ada, aku mau sebeli kau pun tak. Kau tipu. Tak serius. Aku nampak kau bantu tak nak tuduh aku. Kau tak ada nyamak tak? Tak ada. Kau ambil kan? Serius Tak, tak? serius kau. Aku tuduh lagi tuduh lah. Kat mana kalau kau? Ni apa tu? Ah, bising-bising tu. Kenapa? Gaduh ke? Tak ada lah. Sekarang mana mati? Dasar nak tak Dia. Pokok ni mati pula dah. Dasar nak tak tu. Tak Ma. cukup kenapa? Boleh Tak si. Mana? gaduh tu. Best kita kat situ ni. Tak buat apa-apa, pegang temper je. Kaila. Siti. Apa khabar? Sihat. Apa khabar ni? Tak, sini. Ni aku ada benda kat situ. Ni apa dia? pasal ni yang Kak Ita ni, anak dia. Yang mana? Jiran sebelah kita tu. Oh, Hari tu ha. aku dah belak-belak bunga. Ha. Lepas tu aku nak pergi macam gaduh. Ish. Oh, hari tu aku dah dengar juga. Apa? Aku lah depan rumah mereka. Ha. Aku nampak kakak tu pukul si adik tu. Uish. Ha, teruk juga. Lebar-lebar. Salah tu depa tu kau pegang. Entah. Ya aku lupa aku pergi Ha. kedai tadi. Okey, okey. Bye. Bye, jumpa lagi ya. Ha. Okay, bye. Berdasarkan video sketsa yang anda lihat sebentar tadi, berikut merupakan salah satu masalah yang timbul apabila tiadanya semangat kejiranan antara masyarakat kini. Dalam video tersebut menunjukkan bahawa salah seorang daripada jiran tersebut telah menceritakan masalah tentang jiran sebelah dan menumpuk tambah tentang masalah yang terjadi terhadap jiran sebelah kepada jiran lain. Terdapat beberapa punca mengapa masalah tersebut berlaku. Punca utama yang membawa lunturnya semangat kejiranan ini ialah perubahan dalam pola kehidupan masyarakat kita itu. Masa bekerja masyarakat zaman moden sudah berubah berbanding masa kerja zaman dahulu, dan kesibukan bekerja itu membawa masyarakat melupakan jiran mereka. Kesibukan bekerja ini telah membawa kesukaran masyarakat untuk bertemu dan berbual sesama sendiri untuk mengukuhkan semangat kejiranan itu. Sesungguhnya, perubahan dalam gaya hidup terutama masa bekerja telah menjadikan konsep kejiranan itu semakin terhakis dalam jiwa manusia. Selain itu, kepupusan semangat kejiranan turut dikaitkan dengan jurang status sosio-ekonomi masyarakat. Seperti anda tahu, sekarang telah wujud sesetengah ahli masyarakat kita yang berstatus tinggi atau bergaji tinggi yang memandang rendah terhadap jiran mereka yang bergaji kecil itu. Perspektif yang mengutamakan status diri menyebabkan kurangnya interaksi sesama jiran yang berbeza status tersebut sehingga boleh menimbulkan perasaan tidak selesa pula. Jadi semangat kejiranan di negara ini semakin renggang kerana ada ahli masyarakat kita yang mengutamakan status sosioekonomi apabila cuba menjalin sebarang hubungan kejiranan itu. Sekian daripada saya, Nurhani Amira binti Al-Azmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Nur Ain. Hari ini saya akan ingin mengupaskan tentang kesan-kesan masalah semangat kejiranan.
Semangat kejiranan yang semakin pupus merupakan satu perkara yang amat membimbangkan pada masa kini. Mungkin ada yang terlepas pandang terhadap kesan-kesan yang akan berlaku jika semangat ini dibiarkan terus lenyap dalam jiwa serta ahli masyarakat. Terdapat beberapa kesan yang akan terjadi jika seluruh masyarakat tidak mengamalkan semangat kejiranan. Di sini kita dapat bahagikan kepada 3 kesan, iaitu individu ke atas individu, masyarakat dan negara. Semangat kejiranan yang semakin hilang akan melahirkan individu yang mementingkan diri sendiri. Ini akan memburukkan lagi keadaan apabila berlaku kecemasan dan memerlukan pertolongan orang lain. Selain itu, ia juga memberi impak secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat di mana akan wujudnya pelbagai gejala sosial. Di masa ini, ramai remaja menghabiskan usia remaja mereka dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti merempik, melepak dan lain-lain lagi. Kesan yang terakhir ialah kepada negara. Salah satu kesan terhadap negara ialah negara tidak akan aman dan harmoni kerana masyarakat lebih mementingkan diri sendiri. Keharmonian sebuah negara akan membantu sebuah negara itu meningkat maju. Sekian daripada saya. Terima kasih. Masalah semangat kejiranan dapat diatasi dengan beberapa cara. Antaranya ialah ibu bapa berperanan tinggi dalam memupuk semangat kejiranan ini dengan menyuburkan konsep jiran yang positif dalam jiwa anak mereka. Golongan tua ini boleh membawa anak mereka menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh persatuan kejiranan mereka itu seperti aktiviti kenduri kendara dan gotong royong. Bila anak-anak didedahkan dengan amalan yang murni ini, sudah pasti jiwa mereka akan terbuka lalu memahami keperluan mempunyai jiran yang rapat itu dalam kehidupan moden. Maka, ibu bapa mempunyai tugas yang berat dalam usaha memastikan semangat kejiranan di negara ini terus wujud tanpa sebarang masalah. Seterusnya, kemelut kejiranan ini juga boleh ditangani apabila pihak berkuasa mengadakan lebih banyak program berunsur kemasyarakatan di peringkat kebangsaan. Antara program itu melibatkan majlis rumah terbuka setiap kali perayaan yang disambut oleh rakyat di negara ini kerana program sebegini mewujudkan peluang rakyat untuk berinteraksi sama sendiri. Semakin kerap program sebegini dianjurkan oleh kerajaan, semakin rapatlah hubungan yang boleh dijalinkan sesama ahli masyarakat. Ringkasnya, program kemasyarakatan harus menjadi agenda utama kerajaan dalam melaksanakan sebarang program mereka itu. Anak Kak Ita kan? Cina, Assalamualaikum. Sihat? Kakak mana? Kakak keluar tadi. Nak minta maaf. Minta maaf siapa sih? Tak sebab hari tu dengar bising-bising korang gaduh kan? Oh, itu. So makcik kita bawa mulut lah tu cerita kat makcik Siti dengan orang lain lah. Makcik minta maaf lah. Maaf makcik ya. Tak apa cik. Tak apa, lagi masalah dah reda. Tapi cik, dia je. Lagipun memang macam tu kan, dalam keluarga memang biasa. Cik minta maaf tahu. Tak apa cik. Kak, buat apa tu? Tak buat apa pun. Dia apa? Apa? Tak. Tadi apa? Cik Ina datang rumah tadi. Cik Ina yang jiran kita tu? Jiran sebelah tu. Dia datang minta maaf kat aku. Sebab bila semalam kita bising-bising kan, gaduh-gaduh, dia dengar. Serius lah? Ya. Lepas tu dia cakap lah, dia cerita dekat jiran-jiran kita semua pasal kita semalam. Dia minta maaf lah kat aku. Kalau aku tak mulakan, mesti benda tak jadi kan? Betul cakap. Tapi tak apalah. Rasa menyesal lah. Kita sepatutnya kena settle dia elok. Tapi kau faham lah aku kan? Aku minta maaf Tak apa, aku minta maaf juga. Tak apa, Kak pergi dulu Sekejap, Kak. Nak pakai kas? Apa? Nak peluk sikit boleh? Oh boleh. Oh, okey. Kesimpulan yang dapat kami kongsikan adalah semangat kejiranan di negara ini sedang mengalami satu krisis yang besar tetapi masih boleh diperbaiki atau diubah situasi itu. Semua pihak juga mempunyai tugas berat dalam usaha mengekalkan semangat kejiranan di negara ini kerana dugaan yang menanti begitu hebat pula. Ketiadaan semangat kejiranan boleh menyebabkan pelbagai masalah melanda Malaysia seperti perselisihan kaum, kejatuhan ekonomi dan kemungkinan besar berlakunya peperangan.
Peribahasa Bersatu Teguh Bercerai Roboh membuktikan bahawa semangat kejiranan penting dalam mengekalkan keharmonian di negara ini untuk dinikmati oleh generasi akan datang. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.